Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 5 Jun bersama saya Nosila Talaha. Kita mulakan berita Pagi Sarawak dengan perkembangan COVID-19. 5 lagi kes kematian dicatatkan akibat jangkitan wabak itu selain pertambahan 706 kes baru positif dilaporkan setakat pukul 12 tengah hari semalam. Menurut kenyataan media, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, daripada 5 kes kematian terbabit, 2 direkodkan di daerah Sibu, manakala 1 kes masing-masing dari Kuching, Sri Aman dan Miri. Kes kematian melibatkan mangsa berumur lingkungan 43 hingga 69 tahun. Kesemua mangsa mempunyai sejarah penyakit termasuk jantung, gout, tekanan darah tinggi dan obesiti. Dalam pada itu, daerah Kuching masih merekodkan kes jangkitan harian tertinggi sejak seminggu lepas dengan 167 kes, diikuti Sibu 115 dan Miri 113 kes. Ini sekaligus menjadikan kes kumulatif di Sarawak meningkat kepada 49,920 kes dengan 316 kematian. Dalam kenyataan sama, Jabatan Kesihatan Negeri memaklumkan satu kluster baru iaitu kluster Jalan Muara di daerah Kuching. Kluster tersebut melibatkan sebuah premis perniagaan sarang burung yang dipercayai berpunca daripada komuniti. Seramai 108 individu telah disaring. Sementara itu, 2 kluster disytiharkan tamat semalam iaitu kluster Sungai Banus, Selangau dan kluster Blok D, Jalan Pending di Kuching. Ia menjadikan 77 kluster masih aktif di negeri ini. Sentiasa berwaspada sekiranya berada di kawasan awam sepanjang pandemik COVID-19 masih melanda negara. Demikian saranan Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin, kepada orang awam yang keluar rumah, terutama petugas barisan hadapan. Datuk Lee Kim Shin yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak mengingatkan petugas barisan hadapan yang keluar bertugas supaya membawa surat pengesahan majikan untuk pemeriksaan petugas di sekatan jalan raya. Ujarnya tindakan sama juga bagi pekerja perkhidmatan awam dan swasta. Selain itu, lokasi pembelian barangan keperluan hendaklah dalam lingkungan kawasan terdekat sahaja. Dalam pada itu, mengulas mengenai aduan barisan yang terlalu panjang di setiap SJR di Miri baru-baru ini, Datuk Lee telah berhubung dengan pihak polis untuk menyediakan 2 lorong bagi mempercepatkan proses pemeriksaan kapasiti kenderaan. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri menyangkal dakwaan bahawa penduduk Penan di lokaliti Long Lamai Bara mengalami gejala jangkitan COVID-19. Dakwaan itu disangkal selepas tular satu mesej tentang perkara tersebut pada 2 Jun lepas. JPBB Miri dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Unit Komunikasi Awam Sarawak mengatakan bahawa seramai 7 petugas kesihatan telah dihantar ke lokaliti itu dengan penerbangan ihsan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hasil siasatan terhadap ketua kampung dan pemeriksaan di kediaman mendapati tiada individu yang bergejala atau sakit. Penyiasatan dilakukan dengan menemu ramah ketua kampung dan penduduk daripada lokaliti Long Lamai. Pasukan kesihatan dengan kerjasama ketua kampung telah melakukan aktiviti calitan terhadap 8 individu. Kesedaran masyarakat terhadap situasi COVID-19 ketika ini amat penting dalam membantu melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Pengurus Eksekutif Pusat Perubatan Borneo BMC Kuching, Dr. Kenneth Tan berkata, masyarakat perlu mengambil serius prosedur operasi standard SOP, terutama sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan di negeri ini. Jelas Dr. Kenneth, kelalaian orang ramai terhadap SOP boleh menyebabkan wabak ini terus merebak sekaligus menjangkiti rakan atau saudara terdekat mereka. Katanya lagi, jumlah individu yang menjalani ujian calitan kerana menjadi kontak rapat kepada pesakit positif COVID-19 ternyata membuktikan bahawa keadaan adalah membimbangkan. Kes makin meningkat sehingga MCO perlu dilaksanakan kerana orang ramai terlalu lekah tidak mengikut SOP. So saya berharap orang ramai they cooperate with the government and follow all the necessary SOPs.
Dr. Kenneth Tan memberitahu pemberita RTMD Kuching bahawa 95% kaki tangan petugas kesihatan di hospital berkenaan sudah lengkap menerima suntikan vaksin, manakala selebihnya belum menerima vaksin atas masalah kesihatan. Pemantauan terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Mukah giat dilaksanakan oleh Majlis Daerah Mata Daro MDMD. Pemantauan dilakukan dengan kerjasama beberapa agensi berkaitan. MDMD menerusi kenyataan media memaklumkan agensi terbabit adalah pihak Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Rela. Pemantauan dilakukan setiap hari bagi memastikan orang awam dan premis perniagaan yang dibenarkan beroperasi mematuhi SOP, terutama di kawasan Pasar Daro. MDMD turut mengingatkan supaya sentiasa mengenakan pelitup separuh muka selain pemilik premis perniagaan harus menghadkan jumlah pelanggan yang masuk ke premis. Pemilik premis atau majikan juga hendaklah memastikan pekerja mendaftar kehadiran bertugas dengan menggunakan aplikasi MySejahtera atau secara manual. Dalam kenyataan sama, MDMD mendedahkan setakat Rabu lepas 2 kompaun telah dikeluarkan kepada majikan yang gagal merekod kehadiran pekerja bertugas selain buku rekod pelanggan tidak dikemas kini. Lagi pendatang asing tanpa izin parti lolos memasuki Malaysia. Seorang wanita berumur 41 tahun antara 5 yang ditahan kerana bersubahat dalam menyeruduk parti ke negeri ini. Menurut Ketua Polis Daerah Serian, DSP Aswandi Anis, dalam tangkapan kira-kira pukul 11 pagi pada Khamis lepas, sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan telah ditahan anggota polis di Taman Rekreasi yang terletak di Serian. Hasil pemeriksaan mendapati 3 daripadanya merupakan warga negara asing berumur antara 26 dan 51 tahun. Dimungkinkan pemberita di Kuching, dedah DSP Aswandi lagi, kesemua warga asing terbabit tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Pihaknya turut menahan seorang tekong lelaki warga tempatan berumur 36 tahun. Lebih malang lagi, polis turut menjumpai dadah jenis syabu dalam paket dan kedua-dua pasangan tempatan terbabit positif metafetamin hasil saringan air kencing. Kesemua parti terbabit disiasat di bawah Akta Immigration 1959-63. Manakala 2 suspek tempatan disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 dan Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1. Peniaga kecil dan penjaja yang telah menerima bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS sebelum ini perlu mengemaskini status akaun Sarawak Pay dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Ia bagi memudahkan proses pembayaran BKSS 6.0 yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg baru-baru ini. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dalam kenyataan media memberitahu untuk peniaga kecil dan penjaja belesen, PBT akan mendapatkan maklumat secara terus daripada sistem pelesenan sedia ada. Manakala bagi peniaga dan penjaja kecil yang tidak belesen atau sementara, permohonan telah dibuka sehingga hujung bulan ini, iaitu secara dalam talian atau secara manual di kaunter PBT. Bayaran geran khas berjumlah RM1,500 itu akan dibayar secara 2 peringkat iaitu RM750 pada Julai ini, manakala baki RM750 dibayar pada bulan Disember melalui Sarawak Pay. Kerajaan Sarawak bersetuju menyumbang 2 bulan gaji ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN dan Elaun Ahli Dewan Undangan Negeri Gabungan Parti Sarawak GPS serta Setiausaha Politik kepada Tabung Bencana Sarawak. Pejabat Ketua Menteri dalam kenyataan media semalam memberitahu sumbangan tersebut akan dibuat melalui potongan gaji mulai bulan ini dengan keseluruhan sumbangan berjumlah RM3 juta mengikut kadar iaitu 5% hingga 30%. Bagaimanapun, GPS akan mempertimbang untuk meneruskan sumbangan setiap bulan sekiranya pandemik ini berterusan. Sementara itu, penjawat awam di Sarawak akan menyumbang ibuhan tetap kerakyaan, ITK dan ITK awam selama 2 bulan iaitu Julai dan Ogos. Kadar sumbangan adalah RM10 bagi ITKA, manakala 5% hingga 50% bagi ITK. Sumbangan melibatkan hampir 7,000 penjawat awam, termasuk
termasuk pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun negeri ini dijangka berjumlah RM300,000. Walau bagaimanapun, petugas Barisan Hadapan yang terlibat secara langsung pengawalan wabak COVID-19 dikecualikan daripada pemberian sumbangan ini. Kerajaan negeri juga akan meminta syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk turut serta dalam pemberian sumbangan ini sebagai komitmen bersama menangani pandemik COVID-19. Syarikat berkaitan kerajaan GLC di Sarawak diseru untuk turut sama memberi sumbangan kepada tabung bencana negeri. Kelab Backbenchers Gabungan Parti Sarawak GPA dalam satu kenyataan media menyatakan langkah tersebut dilihat dapat membantu Sarawak dalam mengatasi wabak tersebut. Inisiatif berkenaan adalah selaras dengan langkah kerajaan negeri yang bersetuju menyumbang 2 bulan gaji ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN, Elaun Ahli Dewan Undangan Negeri Gabungan Parti Sarawak GPS serta setiausaha politik dan sumbangan imbuhan tetap kerajaan dan awam bagi penjawat awam. Menerusi sumbangan tersebut, pihaknya berharap ia dapat membantu jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak dan agensi berkaitan untuk mendapatkan lebih banyak peralatan dan bekalan dalam menghadapi tempoh kritikal ini. Dalam masa sama, rakyat Sarawak juga dinasihati terus mematuhi prosedur operasi standard untuk melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 di negeri ini. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Nusila Telaha. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.